Seterusnya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang sujud di atas sejadah yang ada gambar. Iaitu seperti di atas tikar, di atas tanah, di atas lantai, di atas kain sutera. Kalau tempat-tempat ini terdapat gambar di atasnya, maka dilarang oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana terdapat sebuah hadis yang berbunyi, "Dhahaba al-fuqaha ala sahih min qawlihim ila karahiyati as-salati ila suratin mansubah, sawa'un kanat fi jidar am fi ghairi jidar, lianna fihi tashbihan bi'ibadati al-awthan wal-awthan aydan, wa kadhalika as-salah ala sajadatin fiha surah, fa fihi tashbih bi'ibadati al-asnam was-suwar." Maksudnya, menurut pendapat para ulama fiqh, yang lebih sahih menetapkan hukumnya makruh solat orang yang menghadap gambar, sama ada yang di dinding atau di tempat lain, yakni tempat sujud. Begitu juga sujud di atas sejadah yang ada gambar. Perbuatan ini juga ada persamaan dengan menyembah gambar atau patung atau berhala. Sujud di atasnya sama seperti dengan memuliakannya. Pernah baginda sujud di atas tanah yang lecak. Ini terjadi pada 27 hari bulan Ramadan ketika turun hujan dan perkarangan masjid dibasahi air hujan. Sedangkan atapnya diperbuat dari daun kurma, sehingga Nabi SAW terpaksa sujud di atas tanah lecak. Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, "Fa'abasartu 'ainayya Rasulullah SAW wa 'ala jabhatihi wa anfihi atharul ma' wa tin, wa kana yusalli 'ala al-khumrah wa 'ala al-hasir." Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, Rasulullah SAW meletakkan keningnya dan hidungnya ke atas tanah sehingga terlihat bekas lumpur. Kadang-kadang baginda solat di atas khumrah, iaitu tikar selembar sapu tangan, dan juga di atas tikar. Begitu juga tuan-tuan, puan-puan, terdapat banyak hadis-hadis yang memperkatakan tentang sujud, sebagaimana hadis-hadis yang berikutnya. Kana alaihi marratan wa qad iswadda min tuli ma labis. Maksudnya Nabi SAW pernah sujud di atas tikar yang menjadi hitam kerana lamanya dipakai. Kana ashabuhu yusalluna ma'ahu fi shiddatil har, فإذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. Para sahabat baginda berjamaah solat dengan baginda ketika cuaca panas. Bila ada yang tidak sanggup menekankan dahinya ke tanah, dia membentangkan kainnya lalu sujud di atas kain tersebut. وَجُعِلَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا لِي وَلِأُمَّتِي مَسْجِدًا وَطُهُورًا, فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره وكان من قبل يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. Bumi seluruhnya dijadikan sebagai masjid dan alat bersuci bagiku dan seluruh umatku. Oleh kerana itu, di mana sahaja seseorang dari umatku menemui waktu solat, tempat itulah yang menjadi masjidnya dan disitulah alat bersucinya. Sebelumku mereka tidak boleh berbuat demikian kerana mereka melakukan solat di gereja-gereja dan kuil-kuil. Maka dari hadis yang kita baca tadi dapat dipahami, Rasulullah SAW menentukan membolehkan seseorang sujud di atas tempat yang tidak bergambar. Di manapun yang ada gambar, seperti di sejadah, di tikar, di lantai yang terdapat gambar di situ, maka tidak diizinkan, tidak dibolehkan, tidak dihalalkan oleh syarak kita sujud di atasnya. Begitu juga kain sutera, tidak dibolehkan sujud di atas kain sutera kerana larangan ini terdapat dalam hadis yang kita baca tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, dimaksudkan gambar di sini adalah gambar-gambar makhluk yang bernyawa, seperti gambar manusia, binatang-binatang yang ada roh. Maka kita sewajarnya mematuhi hadis yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Setelah kita mengetahui cara-cara sujud
dan bacaan zikir-zikir dalam sujud. Kemudian kita diajar juga bagaimana bangun dari sujud dan kemudian duduk setelah kita sujud. Iaitu duduk setelah bangun daripada sujud. Terdapat hadis-hadis yang berperkatakan tentang perkara ini. Di antara hadisnya, ia dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ra'sahu minas sujudi mukabbiran. Maksudnya, Nabi SAW bangun dari sujudnya sambil bertakbir. Kemudian duduk iftirash, membentangkan kaki kirinya dan duduk di atasnya. Menegakkan kaki kanan, meletakkan kedua tangan di atas lutut. Hujung tangan ada di atas lutut, tidak menggerak-gerakkan jari. Itulah cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW setelah bangun daripada sujud, dan kemudian cara-cara duduk yang sudah dijelaskan oleh hadis-hadis. Dan di antara hadis-hadis yang menjelaskannya lagi ialah sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, baginda terkadang mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan ucapan takbir. Yakni mengangkat tangan dilakukan setiap kali takbir. Demikian menurut Imam Ahmad dan Ibnul Qayyim. Kemudian baginda membentangkan kaki kirinya. Kemudian baginda duduk di atas telapak kakinya dengan tenang. Seterusnya, terdapat hadis-hadis lain yang mengajar kita bagaimana duduk setelah bangun daripada sujud. Di antara hadis-hadisnya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatimmu salatun li ahadin minan nasi hatta yasjuda hatta tatma'inna mafasiluh thumma yaqulu Allahu akbar wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawiya qa'idah. Bermaksud tidak sempurna solat seorang sehingga dia sujud sampai ruang tulang belakangnya mapan. Kemudian mengucapkan Allahu akbar. Kemudian bangun dari sujud sampai duduk dengan tegak. Dan hadis-hadis seterusnya ialah hadis yang berbunyi, kana yansibu rijlahul yumna. Baginda menegakkan telapak kaki kanannya. Yastaqbilu bi asabi'ihimal qiblah. Menghadapkan jari jemari kaki kanannya ke arah kiblah. Kana ahyanan yuq'i yantasibu ala aqibaihi wa suduri qadamaih. Kadang-kadang baginda duduk iqa', iaitu duduk dengan menegakkan telapak kaki dan tumit kedua kakinya. Itulah cara-cara yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW semasa duduk setelah bangun daripada sujud. Jadi ini perlu diperhatikan dan diamalkan agar solat kita menepati solat Rasulullah SAW. Satu lagi yang perlu diberi perhatian, dan supaya jangan cuai, apabila duduk, perlu ditegakkan telapak kaki kanan. Inilah yang banyak ditinggalkan oleh mereka yang sedang solat. Iaitu apabila duduk, pastikan punggung duduk di atas telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan ditegakkan. Itulah cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW semasa baginda duduk bangun daripada sujud. Semasa duduk, hendaklah tumakninah, iaitu memperpanjangkan waktu duduk. Kerana itulah amalan Rasulullah SAW ketika baginda duduk di antara dua sujud ataupun duduk bangun daripada sujud. Sehingga terdapat hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang perkara ini. Di antaranya sabda Rasulullah SAW, la tatimmu salatu ahadikum hatta yaf'alu dhalik. Iaitu tidak sempurna solat seseorang antara kamu sehingga dia berbuat demikian. Iaitu tumakninah. Dan hadis yang lain memperkuatkan hadis ini ialah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi,